Okay, I'm back. Okay. Hi, I'm back. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tadi minta tangguh 3 minit. Dah cukup 3 minit. Okay. Kita tunggu masa tuan-tuan puan-puan masuk ya. Thank you kepada saya punya technician yang telah upgrade kita punya connection. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat malam ya. Okay, saya Sharifah Fadlia aka Shah dan saya seorang ejen di Volten International. Okay, malam ini saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan membuka minda. Kita nak bincang-bincang lah, kita nak sembang, nak bercakap satu isu yang sangat-sangat penting untuk kita bincangkan, iaitu terima kasih, iaitu macam mana cara kita nak survive dalam waktu lockdown ini. Kita narrow down teruslah waktu lockdown ni kan. Seperti mana yang kita tahu, kita dah PKP hari itu, tetapi kerajaan Malaysia telah mengumumkan untuk lockdown bermula 1 Jun, iaitu lusa. Apa yang berlaku tadi, saya lihat hari ni berita, kita tengok kawan-kawan kita memberi feedback kan, sesuatu yang tak best lah, iaitu ramai orang pula keluar membeli belah, shopping, panic buying. Kenapa saya kata panic? Dah beratur-beratur kan, macam sebenarnya kenapa kita kena keluar berlari-larian kena keluar tu, sebab even total lockdown seperti mana tahun dulu, ketua keluarga masih boleh keluar pergi beli barang ya. Jadi kita boleh rancang lah apa barang yang kita nak beli dan sebagainya. Okay, itu yang satu kejadian bagi saya yang agak sedih lah sebab bila kita ramai-ramai keluar, kita akan terdedah dan mungkin juga membawa dan menyebarkan lagi apa yang kita tak sepatutnya sebar. Saya tak suka sebut sebab mulut ni jadi doa kan, jadi kita sebut yang baik-baik aja. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, balik pada topik kita malam ini, macam mana kita nak survive ya. Kita bukan cakap macam mana kita nak mewah dan apa semua, tak. Macam mana nak survive. Kerana yes, antara kita dah sampai nyawa-nyawa ikan. Saya nak tanya ni tuan-tuan dan puan-puan yang dengar dan juga kawan-kawan kepada yang dengar ni kan. Tuan-tuan puan-puan pun tahu kan, ada kawan-kawan kan. Ada tak di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang sekarang ni rasa macam tak tahu apa nak buat? Ada tak yang dah rasa mula risau? Ada tak yang dah rasa cuak? Yang dah rasa takut? Yang dah rasa macam apa aku nak buat ni? Apa aku nak buat ni? Apa aku nak buat ni? Dah rasa macam tu. Ada yang dah panik. Ada tak yang dah macam alam taklah, tak peduli lah, give up dah. Sebab this has been going through for the past, masuk tahun kedua, dan anak-anak tak pergi sekolah, yang masuk universiti tak masuk universiti, yang macam-macam lah ya, yang bekerja, ada yang dah tak bekerja, ada yang ditamatkan perkhidmatan, ada yang berniaga tiba-tiba tak boleh berniaga, yang token-token kedai makan macam mana. Saya nak tanya juga sebab saya tanya kawan-kawan yang berniaga kedai makan ni, macam mana orang masih boleh order kan GrabFood dan sebagainya. Dia kata boleh, tapi tak sama Syah. Dia kata kalau masa dulu orang boleh dine in, tak sama. Bila dah tak boleh dine in ni, income jatuh Itu mana yang income jatuh kan, sewa kedai masih kena bayar. Lepas tu apa lagi, semua kena ada. So dah bermula macam-macam lah. Bagi yang kedai-kedai lain pula, contoh yang berniaga pakaian, hari raya yang baru lepas ni kan, berapa ramai daripada kita yang tetap shopping hari raya. Saya rasa ada, tapi banyak juga yang dah kurangkan pembelian sebab mula risau sebab income tak ada, nak beli barang macam mana kan. Baik kita simpan duit untuk beli-beli barang untuk kelangsungan hidup. Jadi perkara dah mula, dan yang membimbangkan ialah apabila kita makin lama makin takut, makin panik, dan emosi sangat terganggu. Dah mula pula kes-kes yang ibu bapa pukul anak, yang suami pukul isteri sebab tertekan. Pergi tempat kerja contohnya, pekerja dah dikurangkan, jadi kerja masih ada. So satu orang sekarang membuat 3 kerja. Jadi benda-benda macam ni kan dah mula terbeban. Bila balik rumah pula, nak beli barang, harga barang pula mahal, macam-macam, subhanallah. Kita jadi takut kita jadi rasa bimbang sangat. So
soalannya macam mana sekarang ni kita nak atasi benda-benda macam ni. Itu yang saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan. Saya bukan malam ni nak ajar, nak kasih ceramah, tidak ya. Saya juga melalui benda yang sama tuan-tuan puan-puan lalu. Saya juga rasa apa yang tuan-tuan puan-puan dah rasa. Cuma ada beza sikit. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur ya, Allah telah mengeluarkan saya daripada situasi-situasi tersebut. Walaupun masih ada rasa takut dan sebagainya kan. Takut apa? Sebab bila keluar je kita mula syak wasangka kepada orang lain. Ada. Kadang boleh ke pergi orang jumpa orang tu? Selamat ke masuk kedai ni? Dah mula dah. Nampak? Was-was tu dah datang. Orang kata gangguan-gangguan tu dah sampai kat kita. Itu yang bahaya sebab dia boleh mulakan kita, seseorang tu jadi anxiety, kerisauan, sikit-sikit, lama-lama kita penyakit. Itu yang saya nak bawa malam ni. Saya tahu kita tak boleh lari daripada sebut perkataan COVID dan sebagainya. Itu kita tahu dia dan nampak jelas ni sakit. Now, yang kenanya satu orang, betul? Yang kena ni dah tentu sakit. Dah tentu azab Tapi dia bukan habis kat situ. Dia akan habis dengan orang keliling, keluarga. Kalau yang kena mak, Allahuakbar, anak-anak. Yang kena bapa, susah. Ya, yang kena anak, mak bapak susah, tak boleh buat kerja. Yang kena mak bapak dekat kampung, na'udzubillah min zalik, tak boleh pula kita balik kampung. Jadi benda-benda ni ada. This is real. This is a real situation. Can it go away tomorrow just like that? Mengikut perkiraan manusia tak boleh. Tetapi dengan kuasa Allah semua boleh. Namun kita kena usahalah untuk sampai ke tahap tu. Sebab itu ada SOP, duduk rumah, jangan keluar, kan? Tapi nak cakap tu senang. Bagi yang memang kena keluar untuk cari pendapatan, macam mana? Ada yang sampai saya tanya tu kan, dia kata, kalau tak keluar, kita mati kelaparan. Kalau keluar, kita ni bimbang, dijangkiti. Tapi kalau kita tak keluar, kita mati ke buluh pula. Jadi sebagai ketua keluarga, saya tak ada pilihan, saya kena keluar. So itu yang kita persoalan. Orang kata, orang tua kata, telan mati mak, luah mati bapa ya. Jadi macam mana ni? Boleh ke tak boleh ni? Boleh ke tak boleh ni? Jadi serba salah kan? Saya nak cerita benda ni apa yang saya cerita tadi, semua orang di Malaysia terutamanya. Kita fokus kat Malaysia je lah memang alaminya takut keluar salah, tak keluar salah, nak bertegur sapa dengan jiran pun tak berani. Dah sampai tahap macam tu fobia dan sebagainya. So yang penting sekarang, yang pertama-tamanya kita kena betulkan dulu ialah minda, mindset ya. Saya nak bawa malam ini saya nak bawa mindset, winner mindset, minda orang yang menang, minda orang yang kuat, minda orang yang berjaya. Bila saya kata berjaya ni, bukanlah kata dia punya bisnes mesti juta-juta, tak. Malam ni saya nak lari sikit tajuk-tajuk tu. Saya bukan nak cakap ni tak. Saya nak bawa benda yang saya rasa kalau saya tak buat benda ni, saya memang pengsan dah saya Dan kita juga ada kes-kes sebelum ini maaf cakap, kes mengambil nyawanya sendiri, which ya Allah ya Tuhanku saya takut salahnya kepada kita juga, masyarakat, sebab kita tak cakna, tak ambil tahu, tak prihatin, tak tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Now, saya balik tadi kepada winner mindset. Segala masalah yang saya cerita tadi sudah menjadi satu, dah jadi terdesak sangat, dah jadi macam tergugat sangat. Kita rasa keselamatan kita dah sampai tahap aku dah tak tahu apa nak buat dah. Aku dah tak tahu apa nak buat dah selain daripada angkat tangan dan berdoa. Itu je. Kan? Dah sampai tahap tu, betul? Betul. Saya setuju. Tetapi macam mana pun kita tetap kena ada winner mindset. Winner mindset iaitu minda seorang yang menang, minda seorang pejuang. Bukan kata dia mesti berjaya dari segi lahiriah, dari segi material, tidak. Saya nak bawa satu kes sahabat saya saya rasa dia pun ada dengar malam ni dia diberi sakit. Dia diberi sakit yang bukan sikit. Dia diberi sakit kanser. Kanser tahap 4. Bila saya dipertemukan semula dengan beliau sekitar 3 bulan, tak silap saya 3 bulan yang lepas beliau hubungi saya nak minta tolong something. Kemudian dia pun cakap dia ada sakit kanser. Bila dapat tahu kawan kita ada sakit, kita terus rasa panik dan takut, at the same time sedih dan sebagainya. So panik kita, saya pergi jumpa dia. Apa saya nak cerita pasal kawan saya ni dia dah terlebih dahulu berada dalam keadaan macam saya cerita tadi, takut dan sebagainya kan.
dan dia telah ada satu ancaman, ya, ancaman apa? Ancaman sakit yang dah memang ada dalam badan dia. So dia dah memang dah tertutup dengan segala negativity, ya. Dengan kawan-kawan dia pula yang dalam satu group yang all this cancer patient, bukan semua yang positif, ada yang agak negatif juga, sampai akhirnya dia terpaksa left group tu. So apa yang saya belajar daripada dia? Iaitu sakit tu akan ada. You boleh ada sakit. Kita boleh pilih dua benda. Nak terus duduk dalam sakit dan menyesali nasib, atau kita nak lawan. Ini winning mindset. Apa dia buat? Dia buat apa sahaja yang perlu dia buat. Dia buat kemo, dia buat radio, macam-macam. Sampai sekarang dia masih buat treatment. Dia masih lagi seorang cancer patient tahap 4. Masih. Tetapi apa yang saya suka pasal dia, dia tak tutup minda dia. Bila saya jumpa, saya share, saya tolong motivate sikit, saya kasih suntikan sikit sebagai seorang sahabat kan. Macam ni, saya kata kat dia, look, you got to fight for your life. Awak kena berjuang untuk hidup. Hidup mati ni bukan kerja kita. Hidup mati ni kerja Allah. Okay? Hidup mati ni kerja Allah. Tapi sekurang-kurangnya sebelum kita mati, hidup kita kena sentiasa berkualiti. Kita punya hidup, mati kita is the finishing line. We do not know when is that. But that is the line yang kita semua akan sampai. Bezanya macam mana cara kita waktu kita berada di penghujung. Itu yang penting. Dan daripada sekarang hingga itu nanti, what kind of life yang kita hidup, yang kita alami. So saya nak ajak kita semua hari ini, ambil contoh kawan saya tadi itu, ya, yang sudah ada cancer stage 4. Sampai sekarang masih ada lagi, but dia teruskan hidup dia. Dia melangsungkan hidup dia sampai orang jumpa, kalau tuan-tuan perempuan jumpa dia, tak sangka dia seorang cancer patient tahap 4. Sebab dia punya hidup macam kita. Dia punya positivity tu naik, ya, naik. Dia buat apa sahaja. Lepas dia kemo, dia akan sakit, dia akan flat 2-3 hari. Kemudian alhamdulillah dia akan makan macam DR4 ni semua kan. Dia akan makan yang susu vitamin yang saya minum tadi tu kan. Dia akan buat apa saja yang dia rasa perlu untuk kuat. And true enough, sampai hari ni kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, dia tak sangka. Tak sangka dia ada sakit. Dia masih ada. But dia tidak membenarkan benda-benda tu semua mengawal hidup dia. That's the word saya nak guna tadi, mengawal. So winner mindset, minda orang yang menang, minda orang yang berjuang ialah dia tidak membenarkan sekeliling dia mempengaruhi, mengawal hidup dia. So itu yang saya nak cakap hari ini, iaitu dengan keadaan COVID sekarang, dengan keadaan PKP, total lockdown, pandemik dan sebagainya, ya, kita jangan benarkan dia mengganggu dan mengawal hidup kita. So ada total lockdown. Okey, apa yang tak boleh? A, B, C, D. Mesti ada yang boleh kan? Ada. Apa yang boleh? So fokus apa yang boleh. Boleh keluar? Boleh. Tapi untuk apa? Kalau tak ada sebab, jangan keluar. Kalau nak beli barang dapur, boleh. Ketua keluarga, 1 orang. Nak keluar tu pun, make sure pakai mask double. Tangan bersih. Jangan bersalaman. Tak perlu nak socialize, masa tu tak payah. Saya pula, apa saya buat? Saya go order online. Saya memang order online. Mula-mula saya order online, saya ingat lagi, sebelum teruk-teruk zaman lagi, saya dah order online. Masa nak order online, saya kata, alamak, mahalnya bayar delivery. Kalau kita beli kat kedai lagi murah, betul? Saya hampir nak cancel. Tiba-tiba saya teringat, delivery yang saya bayar itulah GrabFood lah. Bukan GrabFood lah. Orang yang delivery ni kan. Lalamove lah, whatever lah you call it. Dan saya terfikir, memang saya kena bayar. Ada yang RM5, ada yang RM10, ada yang RM15. So fikir-fikir, alamak, beli ikan, sayur, bawang. Kalau beli kat kedai yang tak jauh dari rumah saya pergi 1 minit dah sampai kedai, 2 minit dah sampai kedai. Duit minyak saya berapa sen sangat kan. Tapi yang ini kena bayar RM15 untuk beli online. Then, this is where saya selalu cakap, kita jangan pentingkan diri. Kita kena ada juga sifat memberi. Dan saya fikir, yes, memang macam mahal, RM15, betul? Betul. Tapi jangan fikir duit saya keluar RM15. Jangan fikir, tuan-tuan jangan fikirlah, alamak, habis duit aku RM15. Padahal harga ikan baru RM50 campur 15 dah 75, right? Betul? Betul. Tapi saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, tukar sikit mindset tu. Tukar kepada seorang minda pejuang. RM15 tu ialah kita punya infak, kita punya sedekah kepada orang yang tak ada kerja. Dia terpaksa buat
Grab food. Dia terpaksa jadi panda foodman tu kan. Dia terpaksa join all this yang courier-courier tu, berlari sana berlari sini, hujan panas, kilat kita dalam rumah berlindung, mereka terpaksa berlari ke sana ke sini untuk mencari sesuap nasi. Bila kita fikir macam tu, kita tak akan rasa duit aku keluar RM15. Kita akan rasa tak apa, moga-moga dengan RM15 yang aku bayar ni, dia boleh terus hidup. Dia boleh kasih makan anak dia. Dia boleh gembirakan mak dia di kampung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak beza dia? Kalau kita fikir, membazir, tak naklah, biar aku pergi beli sendiri. Okey, tapi apalah sangat RM15 tu yang kita nak simpan, sedangkan RM15 tu sekarang macam tak ada nilai dah kalau pergi kedai, betul? Tapi RM15 yang kita bayar untuk delivery man tu, dapat dia punya pendapatan. Saya tak keluar rumah, saya order online, barang saya sampai dalam keadaan dah siap, ikan dah siap bersiang, masuk dalam bekas dan sebagainya. Saya jadi lebih efisien sebagai seorang suri rumah. Saya dapat sedekah lagi. Nampak? Itu patut kita amalkan sekarang. Itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua, kita dah tahu apa yang kita boleh waktu SOP. Jangan pening-pening, tak boleh. Habis tu macam mana ni, kena berhenti kerja. So berhenti kerja. Saya tak kata bukan benda yang menyusahkan, menyedihkan. Ya. Tetapi yakinlah, rezeki kan Allah yang pegang. Yakinlah kalau Allah tutup satu pintu, pasti ada pintu lain yang terbuka. Dalam surah Al-Insyirah kan Allah dah sebut, setiap kesusahan Allah dah sediakan 2 kesenangan. Yakinlah, inilah masa untuk kita uji kita ni, aku ni betul-betul yakin ke hanya yakin di mulut tetapi tidak di hati. Minda kena yakin, hati kena yakin. Barulah Allah bersama-sama kita kan. Allah bersama orang yang sabar. The word is bersama. Allah akan bersama dengan kita tau. Bayangkan faham maksud bersama tu. Tapi kalau kita tak yakin, macam mana nak Allah bersama dengan kita kan? So itu kena yakin, kena faham konsep-konsep tu kan. Okay. Hi Sharon. Okay, hello. Okey, kes yang kedua yang saya nak bawa, kes seorang kawan saya lagi seorang. Saya selalu mengikuti beliau di FB, ya. Tadi saya cakap kat dia, I'm going to share your case. Now, kawan saya ni, dia ni sangat-sangat yang saya respect dia sebab dia sebenarnya disiplin sangat bagus. Dia sangat committed, dia sangat dedicated, dia sangat, kalau dia nak sesuatu, dia akan buat yang terbaik. Dia tengah buat tesis untuk dia punya PhD, if I'm not mistaken. Sorry if I got it wrong, ya. Now, dia juga selain daripada tu, dia juga sakit, ya. Dia hidup seorang. Dia tak ada suami. Ada suami tapi telah melalui satu perkahwinan yang tidak begitu cantik. Dan beliau sekarang hidup seorang dan sedang belajar lagi, sambung belajar. Hidup seorang ni, belajar, dan dia juga ada sakit. Dia ada sakit apa? Dia ada sakit SLE. Yang kita tahu SLE ni sakit yang, kalau dalam bahasa biasa lah, kalau orang yang tak tahu SLE tu apa, SLE ni orang kata adik-beradik kanser lah. Tapi bukan kanser, adik-beradik. Maksudnya dalam kategori yang bukan senang hidup dia. Tetapi dia tak pernah sekali mengungkit, dia tak pernah sekali berkeluh kesah, dia tak pernah sekali menyesali. Dia kata apa yang dapat daripada Tuhan, so dia just live dia punya life, ikut apa yang Tuhan dah aturkan. Nampak tak? So that's why saya kata, we can learn a lot from orang yang susah. Kita jangan tu, kesian dia susah kan, kesian macam Siti Ramli kan, kesian. Ya, okay. Yes, kita sympathize, kita empathize. Cara bantu dia, bukan kesian. You don't get anything, but you learn. Saya belajar daripada dia pula. Dia dengan segala sakit, kadang saya tengok dia post dekat FB kan, pergi HKL, kejap pergi jumpa pakar ni, kejap pakar ni, macam-macam. So saya fikir, ya Allah, saya demam sikit pun dah macam panik. Baru sesama satu bersin sekali, saya dah makan saya punya DR4 liquid. Nampak? So, nampak tak? Sedangkan dia macam-macam sakit. Tetapi dia buat assignment dia tip top. Dia kalau dapat result, kalau tak A+, A. Paling teruk A-. Nampak? Dalam keadaan hidup keseorangan, dalam keadaan tu semua, and yet dia boleh juga give the best dalam keadaan sakit tu. Malam ni sebab 2 je kes tadi. Yang pertama tadi, kawan saya seorang tu yang saya kata kanser, dan yang satu lagi kawan saya yang ada SLE tetapi tip top dia punya result, ya. Ini bukan result SPM, result nak buat paper and everything kan. Saya tengok dia punya thesis dan sebagainya, bukanlah tengok, dikasih snapshot kan. So kata, wow, saya tak boleh buat, you know. So ini yang saya nak bawa malam ni, winner mindset.
Bila kita dah ada winner mindset, iaitu kita tak akan give up. Dan bukan sifat seorang mukmin untuk berputus asa. So jangan give up. Difficult? Yes. Kita tak deny. Susah? Yes. Takut? Yes. Bimbang? Yes. Panik? Kadang-kadang. Tapi cepat-cepat lawankan dia. Jangan biarkan diri dikawal oleh keadaan. Jangan biarkan orang kawal kita. Kita kena kawal kita. Alright? So, macam mana caranya? Banyak. Cuma of course malam ni bukan sesi-sesi itu. Cuma saya nak kata, tadi saya kata apa? Saya juga rasa apa yang tuan-tuan perempuan rasa. Tetapi saya berterima kasih kepada Volten. Nampak ni? Nampak tak? Volten ni. Volten ni apa ya? Okay. Volten ini adalah satu syarikat ya, yang membuat bisnes berkonsepkan net commerce. Net commerce tu apa? Senang kata, inilah sahaja bisnes yang kita boleh buat waktu pandemik, waktu COVID. Waktu kata tak boleh keluar lepas pukul 8 malam, cakap terus terang, saya tak berapa kisah sebab saya masih terus boleh berjalan. Bisnes kami ni, bisnes Volten ni, tuan-tuan dan puan-puan, boleh berjalan hingga ke 12.30 malam. Online je, tak payah keluar rumah ya, online. Boleh. Tak boleh merentas negeri, betul. Saya tak boleh balik jumpa mak saya di kampung, tetapi saya masih berhubungan dengan mak saya. Macam mana? Saya gembirakan hati dia. Saya pastikan mak saya yang berumur 78 tahun tu sentiasa sihat, sentiasa mempunyai sistem imun yang tinggi, mempunyai immunity badan dia yang tinggi. Sebab waktu sekarang ni, itu yang paling penting. Doktor terbaik untuk kita ialah badan kita sendiri. Jadi saya ni nak kata saya confirm tidak. Guarantee of course tidak. Tapi saya mak, saya ada 5 anak, ada suami, ada mak kat kampung, ada beradik, ada kawan-kawan. So saya nak semua yang saya sayang, termasuk tuan-tuan dan perempuan, dalam keadaan sihat. Cara nak sihat, saya kena pastikan saya makan benda yang sihat. Saya tidak mendedahkan diri saya kepada benda-benda yang tak sepatutnya saya dedahkan. So, apa yang saya betul buat? Saya makan. Makan makanan seimbang, makan suplemen-suplemen yang ada nutrisi yang sangat tinggi. Dan saya dah jumpa, saya tak perlu cari jauh. Kenapa saya cakap? Ada seorang, 2 kawan kami, 3, 4 orang kawan kami yang juga dapat sakit dan sebagainya kan. Alhamdulillah, sakit tetap sakit, tetapi sebabkan antibody tinggi, cepatlah baiknya ya. Macam saya kata tadi saya bergesin sikit kan, saya makan yang ini. Bukan sebab apa, sebab dia madu kan. Madu asli ialah antibiotik asli. Ada delima pula tu. Lepas tu ada hali hitam yang merupakan antioksidan yang sangat baik, membekalkan tenaga, merangsang sel-sel dalam badan saya. Jadi saya sihat. Bila saya dah sihat, saya minta lah ya, tak sakit penyakit-penyakit, dia datang kat saya pun dia drive through je. Dia tak singgah pun. Jalan lalu, bye-bye. Ya. Sebab kita juga tahu ahli hitam ni bersifat antivirus, antibakteria. So, jomlah kita makan. Itu je. Makan. Saya suruh makan ataupun minum. Itu satu. Dan bila tuan-tuan perempuan makan, tuan-tuan perempuan jadi sihat. Bila sihat, tak adalah masalah-masalah stres yang tak terarah tu kan. So when you are healthy, then baru you boleh buat apa saja yang you nak buat. Tapi soalannya, sekarang ni tak boleh keluar rumah, macam mana nak buat duit? Kan kita tahu ramai daripada kita yang sakit pocketnya sakit. Jangan risau. Di Volten, tuan-tuan dan perempuan, kawan-kawan kat luar ni perlu makan je. Makan untuk sihat. Bukanlah apa-apa pun. Makan untuk sihat. Kemudian tukar lifestyle sikit. Kalau sebelum ni kita suka lepak-lepak kat mamak, lepak-lepak kedai makan, kedai kopi. Sekarang tak boleh lepak, right? So lepak kat mana? Lepak kat rumah. Main lepak dengan saya. WhatsApp boleh, video boleh, FB live boleh dan sebagainya. Kita lepak sembang-sembang. Tadi minum apa? Aku minum kopi. Kau kopi apa? Aku suka minum kopi lah. Tapi tak boleh keluar sekarang. Macam mana Don't worry. Aku boleh share. Kau kasih alamat, aku post kat rumah kau, kau minum. Tu kau cerita kat aku. Boleh? Nak tak? Okay, siapa yang nak malam ni, ya, boleh tak? Okay, butik seputih kasih berminat. Bagus, terima kasih. Boleh tak hantar, tinggalkan nombor ke WhatsApp saya ke apa ke? Siapa nak rasa kopi ataupun teh ataupun susu yang saya minum tadi, saya postkan. Okey, hadiah. Hadiah malam ni saya akan hadiahkan 1 kotak VCafe kepada yang tak pernah minum. Tak pernah minum, nak rasa kenapa saya kata tukar lifestyle. Tukar apa ni nak tukar lifestyle kan? Tadi cakap pasal COVID, cakap pasal pandemik, betul cakap tukar lifestyle. Mana satu ni? Semua sekali. Okey? Siapa yang nak, yang tak pernah rasa VCafe. VCafe, cepat-cepat tinggalkan pesan kat situ. Bagi saya nombor perempuan, ataupun tak nak bagi nombor, tak apa, PM tepi. Saya akan kirimkan, postkan 1 kotak VCafe. Oi, sedap. Jangan main-main. Kenapa sedap? VCafe tu kan, dia ada kulit manggis tau.
ekstrak kulit manggis ni dia juga antioksidan. Dia juga membantu kita ni meningkatkan imun badan, antibody badan. Bila badan kita, antibody kita tinggi, sakit tak datang. Kalau datang pun dia drive through. Cek. Dia kita orang lain yang tak kuat. Well, too bad lah. Satu. Kedua, dia bagus untuk kita punya minda. Kita stres ni kita minum. Alright? Dan dia kopi Arabica. Kopi Arabica ni premium. Ya? Bila kita minum kopi ni, dia kasih kita tenaga, ya, dia kasih kita feel good. Kalau saya stres, saya macam marah-marah dengan anak saya, macam tak suka, macam geram-geram tu kan, saya larikan diri masuk bilik ke, saya keluar ke, saya bawa segelas kopi tu, saya minum seorang-seorang. Then saya akan rasa saya happy. Because bila saya happy, saya boleh buat apa saja, ya. Jangan lupa. Dan tadi saya ada minum susu vitamin kan. Okey. Susu vitamin tu dia mencerahkan kulit. Okey, dah jauh pula saya melalut, ya. Okey, siapa yang berminat? Okey, terima kasih Butik Seputih dah kasih nombor. Okey, saya akan WhatsApp lepas sini, kita akan berkenalan. Saya akan minta alamat, saya akan postkan VKF. Tapi syarat kena jujur, tak pernah rasa, tak pernah minum. Saya akan hadiahkan 1 kotak VKF kita. VKF kita ni hebat tahu, saya panggil dia VKF berhantu sebab kalau sekali minum memang nak. Dan insya-Allah, kalau siapa yang nak mengurangkan berat badan, saya share cara dia. Hanya dengan minum VKF boleh? Insya-Allah boleh. Nampak? Okey. So bila macam tu, nampak tak? Bila kita share, mulakan dengan memberi, ya. Selalu saya kata mindset pejuang ni, mindset pemenang adalah orang yang sentiasa memberi. Beri. Tak miskin kalau kita bagi orang rasa. Dah rasa, sedap. Nak lagi? Boleh? Kat mana nak beli? Tak apa, dengan saya je. Awak bank in duit aja, saya post dekat awak. Tapi kalau awak nak beli lagi jimat, jangan beli sekotak. Kita ni tak keluar-keluar rumah kan, jadi kita nak keluar-keluar leceh. Apa kata awak beli 1 set? Bila beli 1 set, syarikat akan terus post dekat rumah awak. Tak kisahlah rumah awak kat mana. Kalau rumah awak kat Kelantan pun no problem. Syarikat, bukan saya tau, syarikat akan postkan 1 set barangan terus kat rumah awak di sana. Awak tak payah bayar delivery, tak payah, jangan risau. Awak cuma bayar harga barang jimat. Harga barang jimat sebab kita beli banyak, economy of scale kan, beli banyak lagi murah. Beli satu harga macam ni, beli banyak harga murah. Nampak? Lepas awak dapat nanti, kerja awak ialah minum aja. Minum untuk enjoy, minum untuk sihat. Sebab dalam kopi tu, dalam VKF ada pula hali hitam ekstrak, ada pula kulit manggis ekstrak dan tak ada gula pasir tau. Jadi bila kita tak biasa makan gula, tak ada gula, kulit akan lagi cantik, memory akan lagi bagus. Berbanding dengan mereka yang lagi banyak makan gula, memory not very good nanti. Alright? So, minum aja untuk sedap. Tapi jangan lupa, dah beli 1 set tu kan, sedekahlah. Sedekah kat siapa? Jiran, kawan-kawan, kan? Kasih je lah. Bila dia minum, dia suka. Nampak tak? Kita buat orang gembira, kita pasti dapat kegembiraan juga. Bila dia dah minum sedap, rasa-rasa dia tanya tak, kat mana beli? Itu je. Dia beli pada awak, awak lah dapat untung runcit. Tak keluar rumah kan? Nampak tak? Senang. Itu contoh, ya. Bukan itu yang saya nak bawa juga malam ni. Tapi saya lebih risau, lebih rasa terpanggil untuk ajak kawan-kawan kat luar semua kan. Jangan stres sangat, ya. Stres tu of course. Stress is not a bad thing, ya. Stres adalah bagus kerana dia membantu kita untuk bekerja lagi bagus, untuk berusaha lagi, tetapi jangan over, ya. Biar kita, orang kata use stress, iaitu positive stress. Stress pun ada positif juga, so positifkan stress kita, jadikan sesuatu yang baik. Alright. Now, sebabkan PKP ni lah saya first time dalam hidup saya shopping online. Sebabkan PKP lah saya tahu guna Google Meet. Sebab PKP lah saya menyediakan masakan untuk suami saya buat bekal setiap hari. Nampak tak? Sebabkan PKP lah, setiap hari ada menu yang berbeza dengan ramuan rahsia. Jadi banyak, okey. Itu dari segi emosi dan poket, okey. Dan sebelum saya cakap tadi, just nice timing kan. Saya start tadi dalam 9.45, so saya ada lagi 5 minit. Okey, Ayu tanya serius boleh lose weight? Boleh. Okey, saya cerita sikit macam mana boleh lose weight, ya. Now, when you take VKF ataupun premium black tea, ya, VKF ini ialah kandungan dia premium Arabica coffee. So tak ada pewarna, tak ada perisa. Memang sihat, betul? Now, kedua, kita letak ekstrak hali hitam. Ekstrak hali hitam ni ialah herba, ialah nutrisi, bukan drug, bukan tak ada chemical, because kita memang dah kita punya ekstrak hali hitam
ya, kita hantar ke pusat racun negara di USM untuk memastikan tiada racun, tiada chemical dalam segala produk kita. So benda-benda herba, benda-benda semula jadi. Now, itu ialah halih hitam. Halih hitam ni pula antara peranan dia ialah dia akan remove. Dia remove apa dia remove whatever benda yang tak sepatutnya ada dalam badan kita. Over the years, kita makan macam-macam dan makanan-makanan kita ni kadang-kadang jadi racun dalam badan kita. So, benda ni kena di get rid of. Selagi tak di get rid of, you buatlah apa benda pun, dia akan ada dalam badan. Itu yang antara kita sakit macam-macam, right? So, you need to get rid of all that. Now, bila you get rid of all that, termasuklah lemak-lemak jahat kita. Lemak-lemak di mana? Di kita punya organ dan sebagainya, kan? Kita punya visceral fat dan sebagainya. Dia akan pecah. Nah, kita belajar sains masa kecil-kecil kan, Ayu, kan? Bila lemak pecah jadi apa? Lemak yang jahat lah. Lemak yang baik, we need lemak yang baik. But lemak yang jahat pecah. Bila pecah-pecah jadi lemak. Sebab itu, minum VKF walaupun tak ada gula, tetapi kenapa kita bertenaga? Kerana kita dah pecahkan lemak tu. Lemak pecah jadi tenaga. And we don't take any sugar. But we use nano sweetener. So, nano, as we know, very, very, very fine. Ya, masuk dalam badan, cepat diserap, cepat dicerna, cepat disingkirkan. Nampak? So, itu konsep nano sweetener. So, nano sweetener ni pula apa? Dia adalah ekstrak tebu hitam. Ekstrak tebu hitam, ya. Kalorinya hampir kosong. So, dikira seperti tiada kalori. So, you makan benda yang sihat, you halih hitam tu tolong pecahkan apa yang tak patut, remove, kemudian reduce, kemudian recharge dan kemudian dia regenerate pula kita punya sel. Nampak? So, bila dah berlaku benda-benda macam tu, automatically badan kita first ialah dia sihat. Bila dia sihat, maksudnya dia berada dalam keadaan yang dia sepatutnya. Seperti mana kita diwujudkan, kita dicipta oleh Tuhan, that is our body. So our body slowly balik kepada keadaan asal. Now when you are healthy, do you think you'll be ada extra yang tak sepatutnya, kan? So slowly. And again, macam saya kata, no sugar. So when you only take beverages atau coffee and tea yang tak ada gula, but of course you must drink a lot of plain water. Ya, there's no magic, there's no shortcut where you drink tonight besok kurus, tak ada. Ya, makan macam biasa. You know why boleh kurus? Bila saya minum segelas VKF sebelum saya makan, sebelum breakfast atau sebelum lunch saya akan jadi sikit. Nah, malam tadi apa saya cakap? Ada gelas saya, saya hanya minum, dinner saya ialah 1 gelas susu vitamin. Dalam 1 gelas susu, 1 mug saya tu, sekejap saya ambil. Ini dia, dah habis tadi ni. Ini mug saya tadi ni, ya, bekas susu, okey. Saya letak 2 sachet susu vitamin. Dia mengenyangkan. So when I take this susu vitamin, dia mempunyai nutrisi lengkap, ya. Susu lembu daripada New Zealand, ada halih hitam, ada sarang burung, ada hawatu sauda. Lepas tu ada pula inulin, ada snow lotus. Nampak tak? And then ada nano sweetener. So all these things memberikan nutrisi yang diperlukan oleh badan saya. Okay, so saya minum, that's it, done. So lepas ini apa yang saya buat, I just drink a lot of plain water ke, or I may have 1 apple. Now, coming back to VKF, sama juga. Saya akan minum VKF lunch sebelum saya lunch, so that saya kenyang. Bila saya kenyang, saya makan nasi reduce. Ataupun saya in between tu, saya makan VKF dan dinner saya boleh skip. Saya makan something yang light. Sebab saya kuat makan. Saya ni orang Melaka, selera orang Melaka lain. Kuat betul makan, ya. So, susu tu, okay. Susu tu insya-Allah saya dah tanya dengan kita ada Chief Nutrition Officer. InsyaAllah sesuai untuk even those yang lactose intolerant, ya. Kenapa? Saya ambil masa sikit lah sebab ada orang yang bertanya. Susu kita ambil daripada New Zealand. Now, as we know, New Zealand punya lembu diternak dan makan rumput dalam keadaan fitrah. Now, rumput New Zealand, mereka mengamalkan GMP, ya, good farming practice, where the rumput dekat sana untuk makanan lembu tak boleh ada baja, tak boleh ada pesticide. So rumput itu menyedut nutrien dari dalam tanah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan yang terbaik. So the lembu eat the best rumput, which is original. So bila kita makan benda yang fitrah, yang original, rasa-rasanya susu yang dihasilkan oleh lembu tu macam mana? Good milk. So Voltan International ambil susu ni, okay, dikeringkan dan dibuat, diproseskan kat sini. Kita letak pula ekstrak halih hitam, as we know, very good. Then the best part is kita letak juga ekstrak sarang burung, very good untuk brain. So kalau kita yang asyik terlupa ni, saya lah, ya,
That's why saya amalkan every night before tidur, dan siang pun saya minum. Sebab anak saya selalu complain, Umi, kalau boleh semua barang kena ada remote control lah. You always forget where you put your things. I do not know whether you have that problem, but I do. So I make sure benda ni, because it helps kita punya membrane sel otak kita apa semua tu. So I take. And then ada habatus sauda. In fact, lepas saya letak saya punya dua sachet tu, before I put the water, or even after I put the water, saya akan inhale dulu. Kenapa saya inhale dulu? Sebab ada habatus sauda tu dia bagus untuk paru-paru saya. So bila saya dengar benda macam tu, lagilah saya minum sekarang. Sebab saya nak jaga paru-paru saya. Sebab na'udzubillah min zalik, bila COVID ni, virus ini masuk, na'udzubillah min zalik attack ke paru-paru. So, nampak tak? Banyaknya khasiat. Saya bukan nak ajak apa. Saya nak ajak tuan-tuan yang perempuan yang pertama, sihat dulu. Sihat. But of course you need to know, right? That's why saya kata jom kita berbual, kita bersembang dekat sini ataupun boleh call saya, kita berbual, kita cerita dan cerita dan cerita until you are happy, you are satisfied. Take. We should do whatever it takes to protect us. But don't simply ikut orang, kan? Kita dengar, kita fahami, but I won't do things just for the sake of ikut orang. Tidak, insya-Allah tidak, ya. Saya akan pastikan saya puas hati baru saya amalkan. Boleh? Saya harap saya dah jawab, ya, pertanyaan-pertanyaan yang yes, tak ada gula, betul. That's why lah, because I stopped sugar in 2017. I tried to stop. I stopped sugar. So people ask, what do you take? I said I don't take anything. So back then I'm a coffee lover. So bila saya minum kopi, saya akan minum kopi tanpa gula. But then tekak dia dah biasa, dia nak tak puas minum kopi, tak ada gula kan. So saya start campur susu cair kan. And then that's it lah. But I don't really enjoy. So bila saya dapat berkenalan dengan Volten yang ada VKF tu, saya kata tak ada gula, saya kata okey, dan saya minum. Dia sedap sangat. I love all this coffee. I love coffee. So saya minum, saya kata best. Anak saya minum, yang tak suka jadi suka. Now all the children in my house memang minum kopi dengan teh. During Ramadan hari tu, sahur kami hanya segelas VKF ataupun susu. That's it. Boleh kenyang ke? Habis dah Ramadan. Alhamdulillah, ya. Okey, itu sikit-sikit lah yang saya cerita pengalaman saya. Saya bukan nak cakap benda yang tak betul, saya cakap benda yang betul. For those of you yang kenal saya secara peribadi, insya-Allah saya orang yang baik, ya. Bukan kata kita nak memuji diri, tapi insya-Allah that is who I am, ya. Walaupun kadang-kadang gila-gila apa semua tu, but well, you need to enjoy your life. Okey, ada apa lagi tak? Okey, terima kasih. Okey, nanti saya butik seputih kasih. Ada kasih. Okey, Ayu MBA. Okey. Tak apa Ayu, masin mulut saya. Saya sebut tadi PhD kan. I know you're pursuing for your PhD, right? You don't worry about your MBA. I'm sure you akan jadi top student, insya-Allah. Looking at things you're very good, ya. Dia dah memunculkan diri. Sebenarnya inilah orangnya yang saya sebut tadi. Bukan calang-calang orang, sebab satu benda yang sangat saya respect pasal Ayu ialah dia punya determination. Kekuatan dalaman dia sangat kuat. Kerana pengalaman hidup dia telah go through benda yang sangat susah. Sangat susah. Macam-macam. Over the years. But dia keluar sebagai seorang juara. Itu yang saya belajar daripada dia. Ayo tanya. Alright. Okey, kepada tuan-tuan yang puan-puan, ya, saya akan ada episod seterusnya pada hari Isnin. Sebenarnya ini adalah volume 1. Saya cuma nak buka minda. Saya cuma nak kata kena ada winning mindset. Dah ada winning mindset, macam mana nak menang pula. So macam mana nak menang tu, kita akan buat di volume kedua pada hari Isnin, insya-Allah. Pada jam yang sama, pada 9.30 malam hari Isnin di tempat yang sama, FB Live page Business 3-in-1 Volten Bangi, ya. So saya ulang semula, 3-in-1 bermaksud yang pertama, saya kena sihat, puan-puan kena sihat, tuan-tuan semua kena sihat. Especially sekarang, tak boleh tidak, you kena sihat. Cuba amalkan suplemen Volten. Kenapa? Kita ada banyak produk review, termasuk saya sendiri, anak-anak saya, insya-Allah, ya, insya-Allah. Try your best. We do whatever we can to protect ourselves, untuk lindungi diri kita. Kedua, 3-in-1 kan. Kedua ialah insya-Allah dengan hanya makan dan minum produk Volten, tak banyak, 6 produk je, kita akan jana pendapatan. 4 bulan aja, tak sampai 4 bulan, saya buat dalam keadaan santai. Ya, saya dah redeem satu barang bernilai 1,500 secara percuma. 4 bulan dalam keadaan saya bersantai-santai, tidak begitu all out.
Ya, insya-Allah saya akan redeem lagi. Apa redeem tu? Itu nantilah pada hari Isnin lah pula kan. Okey. Yang ketiga ialah saya dapat bantu orang lain untuk sihat dan juga orang lain boleh jana pendapatan. Ya, baru petang tadi saya dapat satu call daripada satu orang di Bukit Jelutong yang cakap dia dah start makan, minum VKF je. Satu lagi kawan dia pun nak. Nampak? Adakah dia pergi menjual? Tak. Adakah saya pergi menjual? Tak. Saya cerita. Saya tak kenal pun dia. Tapi dia tengok kita punya sharing kan. Dan saya call. Saya kata boleh tak saya call? Saya call, saya cerita. Saya tinggalkan voice message saja. Kemudian dia kata okeylah. Daripada nak beli satu kotak VKF, dia akhirnya telah membeli 12 kotak VKF. Nampak? Dia tak kenal saya tak kenal dia. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Saya yakin jika kita ikhlas, orang akan rasa keikhlasan kita. Walaupun kita tak pernah berjumpa secara fizikal. Ya? Ingat ya. So 3 in 1 maksudnya business 3 in 1 Volten tu maksudnya yang pertama kita sihat. Kedua, kita jana pendapatan. Ketiga, kita bantu orang sihat dan bantu orang jana pendapatan tanpa perlu keluar rumah. Duduk rumah, syarikatlah je yang akan hantar barang ke sana ke sini ya. Ke sana ke sini yang macam itulah. So syarikat akan buat semua kerja. Saya hanya perlu ting 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 di handphone. That's it. Pukul 12.30 malam sistem akan shutdown sebab sistem nak buat calculation commission. Hari ni buat, hari ni dapat, besok keluar duit. Setiap hari macam tu. So saya tak tunggu hujung bulan, saya tunggu bila-bila saya nak duit, saya pergi share dengan orang. Itu je. Share dapat duit. Ya ke? Ya. Itu boleh macam mana? Hari Isnin nanti. Hari Isnin jumpa saya sekali lagi Syah 9.30 malam di FB Business 3 in 1 Volten Bangi, di mana kita akan terus berkongsi, tetapi saya hanya nak mereka yang betul-betul serius nak keluar daripada kesusahan, mereka yang serius dan committed untuk ubah cara hidup daripada yang sekarang hingga yang lebih baik. Agar apabila kita di akhir line kita nanti, kita ada quality of life. Kita hidup dalam keadaan yang baik, yang sihat dan tidak menyusahkan orang, malah sentiasa membantu orang. Okey, saya yakin. Okeylah, saya akan hubungi yang meninggalkan pesanan dan saya janji tadi Butik Seputih Kasih akan dapat hadiah sekotak VKF daripada saya kerana berminat dan saya akan hadiahkan. Okey, siapa yang ni cakap thanks for sharing. Okey. Yes, Ayu. Please do so. You tell me which one you want or I can give you suggestion what you should take or what you would like to take. Ya, insya-Allah. Boleh, no problem ya. Remember, kita nak berkongsi kebaikan sahaja, right? All those things I'm not interested. I'm only interested to help others mana-mana yang saya boleh. Apa yang Allah bagi kepada saya, itulah kekuatan yang saya ada. Itu juga yang saya nak beri balik sebelum Allah panggil saya balik berjumpa nanti. Yalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Jangan lupa saya Syah dari Volten International mengucapkan selamat maju jaya. Jangan biar kesusahan mengawal kita. Kita yang kawal hidup kita. Bye. Assalamualaikum.